Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton. Hari ini kami akan mengadakan satu forum khas mengenai peranan tokoh tempatan dalam memartabatkan bahasa Melayu di era globalisasi. Tokoh yang kita akan bincangkan ialah Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, iaitu seorang tokoh akademik yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa dan sastera Melayu. Bersama saya hari ini ialah Puan Aisyah Sofia dan Puan Elisa yang merupakan pensyarah di IPG Kampus Sultan Mizan yang berkhidmat di bawah Jabatan Pengajian Melayu. Mereka juga merupakan penerima anugerah bagi pensyarah cemerlang dalam bidang bahasa serta mereka telah menerima anugerah Munshi Dewan baru-baru ini. Mereka juga merupakan figura yang amat popular bagi pelajar IPG Kampus Sultan Mizan untuk dijadikan rujukan dan menerima ilmu. Pada hari ini, mereka berdua akan berkongsi tentang peranan, sumbangan dan pemikiran beliau dalam memperkukuh bahasa Melayu. Untuk membuka perbincangan, bolehkan Puan Elisa kongsikan sedikit tentang latar belakang Nik Safiah Karim? Baiklah, terima kasih Puan Nur Hayati. Okey, untuk permulaan, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim adalah merupakan seorang ahli bahasa, sarjana dan juga seorang pengarang yang terkenal dalam bidang bahasa Melayu. Sepanjang karyanya, beliau telah menghasilkan banyak penulisan akademik khususnya dalam bidang linguistik dan memainkan peranan yang penting dalam memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim juga untuk biodatanya, beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Banggul, Kota Baru. Beliau juga merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik dan kini telah mempunyai 11 orang cucu. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Zainab. Dan kemudiannya beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara, Kuala Lumpur yang kini digelar Kolej Tunku Kerusiah di Seremban sehingga tamat School Certificate. Setelah lulus Higher School Certificate pada tahun 1959, beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Universiti Malaya sehingga memperoleh ijazah Sarjana Muda Sastra dalam bidang linguistik. Pada tahun 1975 pula, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik di Ohio University, USA. Kerjaya akademiknya bermula sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Profesor Pengajian Melayu dan setelah bersara pada tahun 2002, beliau telah diberi penghormatan oleh Universiti Malaya melalui pelantikan sebagai Profesor Emeritus. Dalam pentadbiran pula, beliau telah dilantik ke beberapa jawatan, antaranya adalah Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial sebanyak 2 kali. Sungguh menarik. Seterusnya, boleh Puan Aisyah menceritakan sedikit tentang sumbangan beliau? Okey, baiklah, terima kasih kepada Puan Nur Hayati selaku moderator kita hari ini. Okey, antara sumbangan utama beliau ialah termasuk menjadi salah seorang penyusun tata bahasa Dewan yang merupakan rujukan tata bahasa utama di Malaysia. Antara bukunya yang terkenal yang lain ialah Yang Indah Itu Bahasa, Jilid 1, Bimbingan Pelajar Bahasa Kita, Jilid 2, dan beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu serta bahasa Melayu grammar untuk akademisi dan profesional. Kini, beliau muncul semula dengan buku baru yang lengkap sebagai rujukan umum, iaitu sebuah liku-liku bahasa. Nik Safiah Karim juga merupakan pendukung kuat untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Seterusnya, beliau juga pernah menjadi salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menerajuinya sebagai presiden selama 18 tahun. Kini, beliau menjadi penasihat persatuan tersebut. Dalam pergerakan wanita, beliau telah mengasaskan 2 buah persatuan wanita iaitu Pertiwi
yang dinamakan Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Seterusnya juga, pada tahun 1978, beliau telah dilantik ke Majlis Penasihat Kebangsaan bagi mengintegrasikan wanita dalam pembangunan, iaitu NASIWIK, sebuah badan penasihat tertinggi bagi menasihati kerajaan tentang hal ehwal wanita. Kini, nama badan tersebut telah diubah kepada Majlis Penasihat Wanita Negara dan beliau sebagai pengerusi majlis itu sehingga sekarang. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim terkenal dalam bidang bahasa. Beliau telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah tentang bahasa. Antara buku yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan, iaitu ditulis bersama 3 orang ahli bahasa yang lain. Seterusnya, Bahasa Malaysia Sinteks, beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu dan Malay Grammar for Academics and Professional. Seterusnya juga, beliau pernah menjadi pakar rujuk bahasa bukan sahaja dalam negara, malah di luar negara juga. Misalnya oleh Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Beliau telah berkhidmat dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka selama 14 tahun. Menariknya, nampaknya Nik Safiah Karim bukan sahaja seorang ahli bahasa, tetapi juga pejuang bahasa Melayu. Puan Elisa, bagaimana pula dengan peranan beliau dalam memastikan bahasa Melayu terus relevan dalam era globalisasi ini? Okey, baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Dalam konteks globalisasi, Nik Safiah Karim sentiasa menekankan pentingnya memperkasakan bahasa Melayu agar tidak tenggelam di arus globalisasi. Menurut beliau, bahasa Melayu perlu dibangunkan sebagai bahasa ilmu yang mampu menampung keperluan pendidikan tinggi, teknologi dan sains. Beliau juga sering menyuarakan kebimbangannya terhadap sikap sesetengah pihak yang memandang rendah terhadap bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang ilmu dan teknologi. Beliau juga berpendapat bahawa bahasa Melayu ni perlu diberi perhatian khusus oleh semua lapisan masyarakat, termasuk golongan muda, supaya dapat dimajukan dan disanjung tinggi. Itu satu pandangan yang sangat penting. Puan Aisyah, boleh anda jelaskan pemikiran Nik Safiah Karim mengenai peranan generasi muda dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu? Okay, terima kasih kepada Puan Moderator. Baiklah, bagi Nik Safiah Karim, generasi muda memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan bahasa Melayu kekal relevan di tengah-tengah pengaruh globalisasi ini. Beliau selalu menekankan bahawa generasi muda perlu menanam rasa bangga terhadap bahasa ibunda mereka, dan tidak hanya menganggapnya sebagai satu subjek di sekolah atau medium komunikasi di peringkat harian semata-mata. Seterusnya juga, beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu mempunyai potensi besar untuk menjadi bahasa ilmu yang setaraf dengan bahasa-bahasa utama dunia jika masyarakat, terutama generasi muda, menyedari dan memperkukuh penggunaannya. Nik Safiah Karim juga percaya bahawa bahasa bukan sahaja alat komunikasi tetapi juga lambang identiti dan jati diri sesebuah bangsa. Apabila generasi muda bangga dengan bahasa Melayu, mereka secara tidak langsung meneguhkan lagi identiti budaya bangsa kita. Oleh itu, beliau menekankan bahawa usaha untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Melayu bukan hanya untuk kegunaan seharian tetapi juga sebagai bahasa dalam bidang profesional seperti sains, teknologi, undang-undang dan ekonomi. Dengan cara ini, generasi muda mampu menguasai bidang-bidang ini dalam bahasa ibunda mereka dan pada masa yang sama, bahasa Melayu ini boleh bersaing di peringkat global. Seterusnya, bagi penulisan dan syarahan beliau, Nik Safiah Karim sentiasa menggalakkan generasi muda untuk memperkasakan bahasa Melayu melalui penerokaan bidang ilmu yang lebih luas. Menurut beliau, usaha ini boleh dilakukan dengan mengadaptasi bahasa Melayu untuk istilah-istilah baru yang relevan dengan perkembangan sains dan teknologi.
Beliau juga percaya bahawa bahasa Melayu boleh dijadikan bahasa pengantar dalam semua bidang ilmu jika usaha gigih dijalankan untuk mengembangkan perbendaharaan katanya. Boleh Puan Elisa memberikan pandangan tentang ini juga? Okay, untuk saya ulaskan sedikit apa yang Puan Isha terangkan tadi. Nik Safia Karim juga berpendapat bahawa institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam mempromosikan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Okay, beliau menggesa agar lebih banyak bahan rujukan dan kajian dalam bahasa Melayu diterbitkan supaya pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada bahan dalam bahasa asing. Di universiti, misalnya beliau mencadangkan agar bahasa Melayu digunakan dalam kuliah dan penerbitan ilmu, khususnya dalam bidang-bidang yang telah lama didominasi oleh bahasa Inggeris seperti perubatan dan kejuruteraan. Selain itu, beliau mencadangkan agar pendidikan bahasa Melayu disusun dengan lebih menarik dan relevan supaya pelajar bukan sahaja mempelajarinya secara teori tetapi juga menggunakannya dalam praktikal yang berkaitan dengan bidang kerjaya mereka. Ini akan membantu mereka melihat nilai sebenar bahasa Melayu dalam konteks profesional secara aktif. Nik Safia Karim juga menekankan betapa pentingnya program-program pengukuhan bahasa Melayu seperti kempen, seminar dan aktiviti kebahasaan yang melibatkan golongan muda. Dengan cara ini, generasi muda dapat lebih terdedah kepada peluang untuk berkomunikasi, berkarya dan juga menyumbang kepada bahasa Melayu. Terima kasih kepada Puan Elisa dan Puan Aisyah. Jelaslah bahawa Nik Safia Karim mempunyai visi yang sangat jauh dalam memantabatkan bahasa Melayu. Puan Aisyah, apakah harapan beliau terhadap masa depan bahasa Melayu di Malaysia? Okey, baiklah, terima kasih kepada Puan Moderator atas soalan yang diajukan. Harapan beliau adalah agar bahasa Melayu tidak hanya dihormati sebagai bahasa kebangsaan tetapi juga dipraktikkan sebagai bahasa ilmu dan bahasa utama dalam urusan harian, terutama dalam bidang profesional. Nik Safia Karim juga yakin bahawa dengan sokongan masyarakat dan komitmen daripada pihak kerajaan, bahasa Melayu mampu mencapai tahap yang lebih tinggi dan menjadi kebanggaan negara kita iaitu di Malaysia. Beliau juga sering menekankan kepentingan kesedaran masyarakat tentang nilai bahasa Melayu sebagai identiti bangsa. Dengan adanya usaha dari semua pihak, beliau percaya bahawa bahasa Melayu akan terus berkembang pesat walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran globalisasi. Itu adalah harapan yang sangat murni. Terima kasih Puan Aisyah Sofia dan Puan Elisa atas perkongsian yang sangat bermakna. Jelaslah di sini bahawa usaha Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim telah memberikan impak yang besar dalam dunia akademik dan masyarakat. Selain peranan beliau sebagai salah seorang ahli bahasa, kita dapat lihat bagaimana beliau begitu komited dalam memperkukuh jati diri bangsa kita melalui bahasa. Seperti yang dikongsikan tadi, Nik Safia Karim bukan sekadar memperjuangkan bahasa Melayu di dalam negara tetapi juga turut memberi sumbangan di peringkat antarabangsa. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa kebangsaan tetapi juga bahasa ilmu yang berpotensi tinggi untuk diterima sejagat. Saya yakin apa yang beliau perjuangkan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk masa depan kita semua. Oleh itu, saya rasa penting untuk kita semua, khususnya golongan muda, mengambil inspirasi daripada dedikasi dan usaha beliau. Kita bukan sahaja perlu menguasai bahasa lain tetapi juga tidak melupakan dan terus memartabatkan bahasa ibunda kita. Sebelum kita akhiri forum ini, saya ingin menambah bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu ini bukanlah satu tugas yang mudah. Tetapi dengan sokongan dan komitmen yang berterusan daripada semua pihak, insya-Allah bahasa Melayu akan terus menjadi kebanggaan kita, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di mata dunia. Sekali lagi, terima kasih kepada semua panelis kita pada hari ini
dan juga kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti forum ini. Sama-samalah kita berganding bahu dalam mengangkat martabat bahasa Melayu seperti yang diimpikan oleh Nik Safiah Karim. Bye. Bye. Bye Cik Nel. Terima kasih, Iman.